Assalamualaikum dan juga salam sejahtera iaitu kepada pensyarah Encik Afifi. Saya Muhammad Aiman Haikal bin Osman sebagai wakil kumpulan. Saya akan membentangkan tentang projek penciptaan inovasi bagi subjek BMMB 3152. Dan untuk projek ini, kami telah mencipta sebuah inovasi yang bernama KURI bagi akronim Kutub Pemeri. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan bagi inovasi KURI ini. Yang pertama sekali saya akan memperkenalkan iaitu Muhammad Ikmal Afid bin Muhammad Tarmizi. Yang seterusnya ahli kumpulan saya adalah Muhammad Fatullah Hadi. Yang seterusnya adalah saya sendiri iaitu Muhammad Aiman Haikal. Dan ahli yang terakhir adalah Muhammad Rafi bin Abbas. Ini adalah ahli kumpulan bagi inovasi KURI ataupun Kutub Pemeri. Baiklah, saya teruskan lagi untuk slide yang seterusnya. Slide ini adalah tentang pernyataan masalah. Bagi pernyataan masalah ini, isu atau masalah yang telah kami bincangkan dan juga ingin kami selesaikan menggunakan inovasi yang telah kami cipta, iaitu KURI ataupun Kutub Pemeri, adalah mengenai murid yang mengalami kesukaran dalam penggunaan kata pemeri, ialah dan juga adalah bagi membentuk sebuah ayat di dalam bahasa Melayu. Jadi inovasi ini iaitu Kutub Pemeri ini telah dicipta bagi membantu murid untuk mereka memahami penggunaan ataupun cara penggunaan kata pemeri, ialah dan juga adalah ketika mereka membuat ayat dan di dalam bahasa Melayu, sama ada ketika pembelajaran ataupun di dalam peperiksaan. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai kata pemeri yang kami pilih. Jadi, kata pemberi ialah kata tugas yang memberikan subjek dan predikat dalam binaan ayat, iaitu menurut Muhammad Azmi Muhammad Yusuf pada tahun 1998. Jadi, contoh kata pemberi ini ialah dan adalah. Contoh penggunaan ayat bagi kata pemberi ialah, contohnya, Fatullah ialah seorang pelajar cemerlang, manakala adalah sumbangan besar beliau adalah dari segi peningkatan rakyat luar bandar. Itu adalah penjelasan bagi kata pemberi. Seterusnya, inovasi kami ini kami sasarkan kepada murid SK, yaitu tahun 3, dan kami pilih kemahiran aspek tata bahasa dan juga kemahiran membaca. Jadi tujuan dan keperluan sebenar kami memilih inovasi ataupun mencipta inovasi ini ialah untuk membantu murid menggunakan kata pemberi dalam penghasilan ayat dengan betul dan tepat. Seterusnya kita akan pergi kepada dokumen standar kurikulum dan pentaksiran di SKP bagi Bahasa Melayu tahun 3, yaitu yang pertama ialah kemahiran membaca. Kami telah memilih kemahiran 2.1, yaitu asas membaca dan memahami, manakala standar pembelajarannya ialah 2.1.2, membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami pelbagai jenis ayat, perenggan, dan petikan. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya, yaitu saudara Afi. Seterusnya kita pergi kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu di SKP Bahasa Melayu tahun 3 dari segi aspek tata bahasa. Aspek tata bahasa yang kami pilih kat sini ni ikut standard pembelajaran 5.1.4, iaitu memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Kami pilih kata pemeri yang nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombor 7 iaitu kata pemeri. Seterusnya kita pergi kepada slide draft dan semakan berulang, iaitu dalam bahasa Inggeris dia drafting dan versioning. Ada 3 yang akan kami terangkan. Yang pertama, nota digital. Yang kedua, video penerangan. Dan yang terakhir sekali, aplikasi WordWall yang kami gunakan untuk inovasi kali ini. Yang pertama, kami gunakan nota digital, iaitu PowerPoint interaktif bagi topik kata pemeri. Untuk slide yang pertama, slide nota, kata pemeri ialah dan adalah kata tugas yang memberikan subjek dan predikat dalam binaan ayat daripada Muhammad Azmi Muhammad Yusuf. Seterusnya, ahli bahasa hanya menghuraikan
kata pemberi dalam kerangka ayat bahasa Melayu pada peringkat struktur atau permukaan sahaja. Dan yang terakhir sekali, penyertaan umum tentang fokus kebanyakan ahli bahasa dalam usaha memerihalkan kata pemberi itu sendiri. Untuk slide pertama ni kami menerangkan konsep kata pemberi. Untuk slide yang kedua, nota untuk kata pemberi ialah penggunaan kata pemberi ialah pula akan hadir di hadapan frasa nama. Sebagai contoh, penggunaan kata pemberi ialah yang hadir di hadapan frasa nama adalah seperti dalam terjemahan komunikatif yang mustahak ialah mesej yang hendak disampaikan. Tu guna dia ialah tu. Lepas ialah mesti frasa nama. Okey, seterusnya slide ketiga iaitu nota tentang kata pemberi adalah. Menurut Tata Bahasa Dewan edisi ketiga pada tahun 2015, dalam ayat kata pemberi adalah akan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh kata pemberi adalah yang hadir di hadapan kata adjektif adalah seperti sumbangan besar beliau adalah dari segi peningkatan rakyat luar bandar. Makanan seimbang adalah baik untuk kesihatan badan. Untuk kalau kita guna kata pemberi adalah, lepas kata pemberi adalah tu mesti frasa sendi nama ataupun frasa adjektif. Okey? Okey, baiklah. Tadi kita sudah lihat nota digital kata pemberi ialah dan juga adalah. Jadi seterusnya ini kita akan lihat rakaman video kata pemberi. Okey. Jadi terdapat banyak rakaman video berkaitan dengan kata pemberi di dalam YouTube. Jadi antaranya adalah yang telah kami gunakan untuk membantu inovasi kami ini adalah video kata pemberi ialah dan juga adalah. Penerangan tentang kata pemberi ialah dan juga adalah. Apa itu ialah dan apa itu adalah, dan juga penggunaannya dalam ayat. Itu adalah video yang pertama YouTube. Itu KSSR Bahasa Melayu kata pemberi ialah dan juga adalah. Dan seterusnya video yang kedua. Video yang kedua iaitu di mana video kedua ini dia memberi contoh-contoh penggunaan ayat yang mengandungi kata pemberi ialah dan juga adalah. Jadi melalui video ini pelajar akan lebih senang untuk faham dan juga mudah untuk menyelesaikan inovasi yang telah kami lakukan. Okey. Jadi itulah antara dua video yang telah kami pilih untuk rakaman video nota kata pemberi daripada YouTube. Seterusnya adalah inovasi kami iaitu kuis dan juga latihan. Jadi latihan bagi tajuk tata bahasa iaitu kata pemberi. Kata pemberi seperti yang kita tahu, semua yang dibentang sebentar tadi ada dua iaitu ialah dan juga adalah. Jadi ini kami telah menggunakan aplikasi WordWall untuk membantu membuat inovasi kami. Jadi aplikasi WordWall ini yang kami telah buat, inovasi kami adalah dia berkaitan dengan magnet. Jadi di situ kita dapat lihat warna biru dan juga warna merah seperti yang warna yang ada dalam magnet. Jadi sekiranya jawapan yang dibuat itu betul, maka jawapan itu akan melekat, dan sekiranya tidak betul, dia akan kembali ke tempat asal, dia akan menolak. Jadi itulah konsep kutub utara dan juga selatan yang telah kami gunakan dalam inovasi ini. Jadi contoh, warna diraja tempat kosong kuning. Jadi sekiranya jawapan itu betul, dia akan melekat, dan sekiranya salah, dia akan kembali ke tempat asal, dia menolak. Jadi itulah inovasi kami supaya pelajar untuk senang faham, murid-murid senang faham setelah diberikan nota-nota ringkas seperti yang tadi. Jadi apabila menjawab soalan ini, pelajar akan lebih mudah untuk faham. Okay. Baiklah, itu sahaja pembentangan kami, pembentangan projek inovasi kami. Sekian dan terima kasih.